Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi hari ini bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Pelan peralihan negara menjelang fasa endemik sedang disiapkan. Berita gembira Paralimpik Tokyo, 2 emas dituai Malaysia. Emas dituai atlet Paralimpik negara di Tokyo 2020. Emas pertama diraih Chia Liek Hao menerusi acara badminton, manakala emas berganda seterusnya milik atlet lompat jauh Abdul Latif Romli. Terdahulu emas pertama menyaksikan juara dunia 6 kali. Liek Hao menjadi pemenang pingat emas pertama dalam acara badminton selepas menewaskan musuh utamanya Ari Musti Deva dari Indonesia pada final perseorangan lelaki SU5 hari ini. Ini kali pertama acara badminton dipertandingkan pada Sukan Paralimpik. Pada aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Yoyogi itu, Liek Hao menewaskan Deva yang juga pemain pilihan pertama Paralimpik dengan keputusan 21-17, 21-15. Sebaik sahaja menang, Liek Hao dilihat merebahkan dirinya di atas gelanggang sebagai tanda lega sebelum menerpa ke arah jurulatih Datuk Rashid Siddiq bagi meraihkan kejayaannya itu. Kemenangan hari ini juga membolehkan Liek Hao mengekalkan rekod 5 perlawanan tanpa kalah di Sukan Paralimpik, termasuk 3 kemenangan pada peringkat kumpulan B. Terdahulu pada peringkat separuh akhir hari ini, pemain berusia 33 tahun itu berjaya mengalahkan pemain Taiwan Pang Jingyu dalam 3 set 15-21, 21-10 dan 21-16 untuk layak ke perlawanan akhir. Kemenangannya ini menyaksikan Malaysia berjaya memenangi 2 pingat emas selepas emas pertama dihadahkan atlet powerlifting Boni Bunyau Gustin dalam acara lelaki 72 kg pada 28 Ogos. Selain itu, kontijen negara juga memperolehi 2 pingat perak menerusi Jong Ye Ki dalam acara powerlifting dan Chiu Wei Lan dalam sukan bokia. Sementara itu, pingat emas kedua negara hari ini disumbangkan oleh atlet lompat jauh para negara Abdul Latif Romli yang menjuarai dengan catatan 7.45 meter. Kejayaan itu menyaksikan dia berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Rio 2016 sekaligus membantu kontijen Malaysia mencapai sasaran 3 pingat emas di Tamasya Tokyo. Sebelum itu, Malaysia memenangi emas pertama menerusi atlet powerlifting Boni Bunyau Gustin dan emas kedua pula dihadiahkan Chia Liek Hao dalam acara badminton. Selain itu, kontijen negara juga memperoleh 2 pingat perak menerusi Jong Ki Hee dalam acara powerlifting dan Chiu Wei Lun dalam sukan bokia. Baik, lagi perkembangan atlet negara di Paralimpik Tokyo menerusi segmen sukan nanti. Baik, perkembangan seterusnya, Kementerian Kesihatan menggariskan 26 indeks prestasi utama KPI yang disasar untuk dicapai dalam tempoh 100 hari. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata dengan jangkaan COVID-19 akan memasuki fasa endemik menjelang Oktober ini, KKM sedang menyiapkan pelan peralihan negara kepada norma baharu bersesuaian tahap endemik berkenaan. Jelasnya jangkaan KPI itu adalah bagi memastikan persiapan dan peralihan ke arah sasaran tersebut dilaksanakan dalam keadaan terbaik. Kita nak melihat kes ini menurun, tetapi unjurannya agak susah. We want to make sure that the cases are reduced, but I want to focus on 2 key targets, which is ICU. Ini proxy untuk the seriousness of the disease, dan juga BID. Ini yang kita nak usahakan dalam 100 hari. Of course, kita akan melihat dan kita akan sasarkan kes akan menurun. But dengan varian-varian baru, kita tak pasti berapa banyak yang akan menurun. So we have to focus on the outcome of the COVID ni.
So macam contoh, ada negara yang masih lagi melaporkan angka kes yang tinggi, tetapi dari segi outcome dia, kematian dan juga ICU sangat berkurangan. So I want to focus on that. Beliau bercakap pada satu temu bual khas mengenai petunjuk prestasi utama KPI 100 hari kementeriannya di Putrajaya. Sementara itu, beberapa KPI lain yang menjadi fokus utama ialah program vaksinasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun dan pengumuman dasar bagi dos penggalak. Beliau berharap golongan remaja akan menerima vaksin lengkap menjelang pembukaan sesi persekolahan bersemuka bagi tahun hadapan. Sementara itu, antara sasaran lain KKM termasuk melihat keperluan mengadakan ujian COVID-19 secara berkala menerusi polisi ujian dan pengesanan kebangsaan. Akan umumkan National Testing and Tracing Policy dalam endemic phase. Apa maksudnya? Maksudnya dalam fasa endemik kita jelas berapa banyak kali kita akan kena buat test, dalam keadaan apa yang kita kena buat test yang mana yang kita kena buat, kekerapan apa yang diperlukan, event mana yang kita nak kena pergi untuk kita dapatkan test. That will be all made very clear to the public on when they need to test, and if they are found to be positive in the endemic phase, what is the process for contact tracing and isolation. Berkaitan standard operasi prosedur SOP menjelang endemik, KKM akan bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kewangan serta Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi mengeluarkan kerangka SOP yang lebih jelas dan mudah difahami rakyat. Berada dalam fasa endemik, rakyat tidak harus berasa selesa dan lega. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, selain belajar membiasakan diri dengan persekitaran, pematuhan SOP yang tinggi tetap menjadi pegangan. Dan kita rasa alhamdulillah sektor-sektor seperti sektor ekonomi, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sektor sosial akan dibuka secara perlahan-lahan. Jadi tanggungjawab kita lah, tanggungjawab masyarakat untuk memastikan bahawa kita semua mematuhi SOP, kita semua mendapat liputan imunisasi dan kita semua akan keluar daripada pandemik ini dengan cemerlang dan akan menjalani kehidupan kita seharian secara dengan lebih baik. Bagi pakar kesihatan komuniti Fakulti Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM Profesor Dr. Sharifah Izzat Wan Putih, rakyat perlu terlindung daripada virus COVID-19 dalam tempoh masa yang panjang serta berharap ia tidak menyebabkan kes kematian lebih tinggi. Jadi kalau anda tahu anda positif, pastikan keluarga juga mengalami kuarantin ataupun mengelakkan berhubungan dengan orang lain supaya benda ini tidak merebak, virus ini tidak merebak, dan jaga diri supaya anda pasti sihat dan juga terus kekal sihat. Kalau anda mempunyai masalah dan sebagainya, sila dapatkan rawatan segera, terutama mereka yang mempunyai COVID yang pada awalnya bersifat ringan atau asimptomatik, tetapi kemudian mereka boleh berubah kepada kes-kes yang lebih teruk. Negara telah menampakkan kejayaan menangani wabak COVID-19 serta secara perlahan berubah daripada fasa pandemik kepada endemik menjelang penghujung Oktober ini. Bersedia dan reda, itu pula reaksi orang ramai berhubung situasi COVID-19 negara menjelang fasa endemik. Bagaimanapun, mereka berharap agar SOP yang bakal diumum lebih menyeluruh terutama bagi membantu golongan terkesan seperti peniaga. Ikuti tinjauan wartawan Syazwani Samsu. Malaysia dijangka memasuki fasa endemik bermula penghujung Oktober depan. Itu gambaran yang diberikan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berhubung situasi COVID-19 negara. Namun paling penting, bersediakah masyarakat menempuhi keadaan ini? Ini pandangan mereka. Sampailah satu hari nanti mungkin
ada pihak yang bertanggungjawab berjaya untuk menghapuskan wabak ni lah, pandemik ni. Jadi mungkin kita akan balik kepada sedia kala. Tapi buat masa sekarang, kita terpaksa hidup dengan dia. Jadi patuhlah segala SOP lah. Demi untuk kebaikan kita sendiri dan juga untuk orang lain. Memang saya dah agak dah. Ni macam mana lagi kita akan menghadapi dengan ni semua sampai bila-bila. Terpaksa kita kena tempuh lah. Itu je lah. Macam mana kan, kena reda. Okeylah, je kalau dah cakap boleh merentas semua tu, keadaan tu okeylah. Tapi kita kena jaga-jaga lah kan. Kita kena jaga-jaga jarak, jaga semua. Pasal sekarang ni COVID pun bahaya lah. Sementara para peniaga yang ditemui pula berharap agar SOP lebih longgar dapat dipertimbangkan bagi meringankan beban mereka. Saya harap kerajaan dapat mempertimbangkan SOP agar kami peniaga kecil dapat meniaga lebih panjang sikit masa. Sebab kita orang memang tertekan sangat. Sebab anak pun kena buang kerja kan. Tu akak pun dah 4 bulan tak kerja, duduk rumah. Gaji pun dia bayar separuh. Nak bayar sewa rumah lagi. Memang rasa tertekan sangatlah. Bersedia atau tidak, ini hakikat yang perlu kita terima. Tugas kita tentunya untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan yang bakal diperkenalkan. Bukan untuk sesiapa, tetapi untuk keluarga Malaysia. Sazwani Samsu, Berita RTM. Baik, ini pula perkembangan COVID-19. Negara hari ini merekodkan 19,057 kes baharu. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 3,775 kes, diikuti Sarawak 2,723 kes. Berikut pecahan pesakit mengikut kategori, diikuti statistik harian COVID-19 dalam negara. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri oleh Jemaah Menteri. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, ia telah diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lalu. Tan Sri Muhammad Zulkifli yang juga Setiausaha Jemaah Menteri dalam kenyataannya berkata pelantikan dibuat atas dasar keyakinan kerajaan terhadap kemampuan Tan Sri Muhyiddin untuk menerajui strategi pemulihan negara. Ia demi mencapai impak ekonomi terbaik dan memulihkan semula kehidupan rakyat yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pelantikan telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berbesar hati menerima pelantikan sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Beliau menerusi akaun Facebooknya berkata akan menjalankan tugas secara sukarela tanpa apa-apa imbuhan. Tambahnya, kepercayaan yang diberikan adalah amanah dalam usaha memulihkan negara daripada wabak COVID-19. Masuk 500, besok dapat RM5,000. RM5,000 tu. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Seramai 15.6 juta telah menerima 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Sementara itu, 321,349 dos vaksin pula diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin kini sebanyak 35.8 juta dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.
Jika semalam kami telah membawakan laporan keadaan wad kecemasan di Hospital Sungai Buloh yang lengang sekaligus mengurangkan beban petugas sektor kesihatan. Di sebalik penurunan pesakit COVID-19 di hospital berkenaan, sedarkah kita perkembangan itu adalah petunjuk kejayaan negara melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK? Laporan Mohan Cinasami. Beginilah situasi sebenar di Hospital Sungai Buloh, terutamanya wad kecemasan ketika saya membuat liputan 3 bulan lalu. Doktor dan jurawat yang berpakaian PPE tidak berhenti memberikan rawatan tanpa berehat dan ada kalanya tidak makan. Namun, kini situasi agak berbeza. Di Jabatan Kecemasan dan Trauma ini, petugas barisan hadapan menjalankan tugas secara normal. Untuk frontliner, beban tugas selepas daripada kes menurun sangat rasa nampak ringan disebabkan kes-kes pun berkurang dan dia memberi ruang kepada kaki tangan untuk mengambil cuti dan juga berehat. Di mana sebelum ni diorang banyak bekerja keras disebabkan jumlah pesakit yang ramai. Begitu juga dengan Jabatan Forensik, majoriti petugasnya bertugas lebih masa bagi menguruskan jumlah mayat pesakit COVID-19 yang tinggi. Memang sebelum ini tiada masa rehat untuk mereka. Almost setiap hari perlu donning dan doffing dan kadang-kadang terpaksa satu trip pergi ke ward sekali ambil 2 body sekali. Jadi apabila terdapat pengurangan dari segi jumlah kes kematian yang boleh saya nampak, at least saya punya pasukan saya sempat ambil nafas dan masa berehat pun semakin banyak. Bagi pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kuldip Kaur Prem Singh, petugas barisan hadapan akan sentiasa bersedia pada bila-bila masa walaupun kes COVID-19 berkurangan. Malah, latihan serta kursus khas juga turut diadakan dengan mengambil pengajaran daripada pengurusan kes COVID-19. Beban frontliner telah menurun dan kita pun bolehlah bernafas sikit, dapat memberi perhatian lebih teliti kepada kes-kes dan boleh mengambil masa untuk berehat sikit dari selepas menjalankan rawatan yang kepada pesakit dan boleh juga kita menumpukan perhatian kepada perkara yang perlu dokumen, perlu diurus secara terperinci lah. Dengan pengurangan kes pesakit COVID-19 terutamanya kategori 4 dan 5 di Hospital Sungai Buloh, terutamanya di bahagian kecemasan, ini jelas memberi satu kelegahan kepada barisan hadapan terutamanya di wad kecemasan. Seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, situasi ini sangat berbeza sekali dibandingkan beberapa bulan lalu di mana barisan hadapan termasuk jurawat dan doktor, mereka terpaksa bekerja lebih masa bagi memastikan pesakit COVID-19 dapat diselamatkan. Namun, mereka akan tetap bersiap sedia pada bila-bila masa. Itulah tanggungjawab mereka. Mohan Cinasami, Berita RTM. Susulan kebenaran pembukaan kawasan untuk aktiviti rekreasi, beberapa lokasi riadah dilihat menjadi tumpuan warga kota selepas kerajaan memberi kebenaran tersebut bermula 16 Ogos lalu. Orang ramai mengambil kesempatan meluangkan masa beriadah bersama keluarga dengan pematuhan SOP yang ketat. Ravin Sanmugam yang membuat tinjauan di sekitar ibu kota ada laporannya. Tinjauan saya bermula 8 pagi tadi di Taman Rimba Bukit Kerinci dan Taman Tasik Titiwangsa. Dalam tinjauan selama 3 jam itu, orang ramai didapati mula memanfaatkan kelonggaran yang diberi dengan melakukan aktiviti riadah. Antaranya berbasikal dan jogging dengan mengelilingi taman perumahan masing-masing atau di taman rekreasi awam. Difahamkan, lebih 2,000 pengunjung mengunjungi Taman Tasik Titiwangsa terutama pada hujung minggu. Sementara itu, di Taman Rimba Bukit Kerinci pula, aktiviti mendaki dan berjoging menjadi pilihan warga kota.
Sebab ni first time saya pun baru je rasa jalan kaki ni, sebab selama ni saya tak pernah buat apa-apa aktiviti lah. So saya selalunya, saya masih student, so saya part time student, jadi macam waktu saya tu pack sangat lah. So macam nak buat aktiviti luar tu saya kena tengok kosong jadual saya dulu lah baru saya boleh keluar. So hari ni adalah free, so macam saya jalan lah bila kawan saya ajak saya jalan kan. So saya jalan lah. Saya teruja kat sebab lama tak keluar rumah kan. Jadi sejak daripada awal PKP dulu, ni baru pertama kali datang. Ada lebih semangat, lepas tu ada rasa safety sikit lah sebab dah ramai kat sini, dah mula beriadah kan. Okay. Lepas tu lagi satu safety-nya sebab dah 2 dos lah, lengkap 2 dos. Yang berani datang. So saya pun antara orang yang sudah dapat 2 dos. So saya pun rasa bersyukur lah sebab kita dapat melakukan aktiviti harian macam biasa. Sudah lebih 2 minggu aktiviti ini dibenarkan untuk beroperasi semula. Kelonggaran ini diberikan kepada individu yang lengkap 2 dos vaksin selepas tempoh 14 hari. Kami difahamkan masih terdapat individu yang tidak lengkap 2 dos vaksin mencuba untuk memasuki ke kawasan seperti ini. Saudara, kelonggaran ini bukan semata-mata untuk kita mengambil kesempatan untuk melanggar SOP yang ditetapkan. Ingat, kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan kerajaan. Kita jaga kita. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Umpama jatuh ditimpa tangga, itu nasib yang menimpa seorang pengusaha kedai makan Ramli bin Kasim di Bintulu. Masih terkesan dengan jangkitan COVID-19 yang dialami, perniagaannya pula merosot dan terpaksa ditutup. Namun itu bukan penghalang, malah menjadi pembakar semangat buatnya dengan berpegang kata-kata azimat, agi hidup, agi ngelaban. Kupasan lanjut menerusi segmen COVID itu benar bersama wartawan Nasaruddin Stanley Kujat. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita terima hari-hari sepanjang tempoh PKP digunakan membantu pesakit COVID-19. Ramli, 62 tahun, anak tempatan Vai Bintulu, antara individu terawal dijangkiti COVID-19 di Bandar Minyak dan Gas ini. Selepas menjalani ujian saringan pada 12 April 2020, beliau disahkan positif dan dimasukkan ke wad isolasi di Hospital Bintulu pada 17 April. Okey, mula-mula sudah KKM dah. Madah kami positif ya. Memang rasa terkejutlah sebab dulu kita tahulah penyakit tu anda kalau madah paling berbahaya. Jadi rasa takut memanglah. Lebih memeritkan, 2 anaknya pula disahkan dijangkiti dan dimasukkan ke wad isolasi Hospital Bintulu pada 19 April. Menurut Ramli, yang lebih mesra disapa Pak Lee, semuanya bermula apabila seorang pelanggan yang datang ke kedai mereka merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Main 2 bini lah terus madah tutup saja kedai lah. Tutup kedai pada 6 hari bulan. 7 hari bulan, 8 bulan kami saya ada pergi sini, kami di rumah aja. Saya tahu apa mau dipulah dah. Ujung-ujung 10 hari bulan akan bini kami lah call madah supaya kita tu pergi ke Hospital Bintulu, kita swab test lah untuk mengesahkan kita tu berpenyakit ataupun sick. Selepas hampir 40 hari di wad, Ramli dibenarkan pulang dan meneruskan kuarantin wajib 14 hari di hotel. Usai dari kuarantin, pada 10 Jun 2020, segalanya berubah.
Situasi umpama musibah berganda itu kian terasa apabila kedai makan Kak Jun Cafe yang diusahakan selama 5 tahun bersama isteri di Medan Bintulu pula semakin terjejas. Pelanggan makin berkurangan, untuk membayar sewa kedai juga sukar. Perasaan bila kita tutup kedai memang sedih lah. Sebab apa ialah hasil kita dari dulu nak, hasil kita mencari rezeki, kita tiada kerja lain adalah buat kedai aja. Kita terpaksa menanggung sewa 2,500 sebulan, memberi gaji pekerja lagi dekat 10 orang, membayar bil api lagi, kedai lagi. Memang si dapat dini lagi apa nama kata orangnya, si dapat kita mampu membayar segala ya. Terpaksa lah. Last bulan Ogos, 23 hari bulan Ogos, terpaksa kami tutup kedai lah. Akibat kesukaran menanggung kos operasi, Kak Jun Cafe yang diusahakan sejak Julai 2015 itu terpaksa dihentikan operasi pada 23 Ogos 2020. Saudara, ramai yang terkesan gara-gara COVID-19 ini. Bukan hanya hilang punca pendapatan, malah ada yang berpisah nyawa dengan insan yang tersayang. Dalam situasi ini, orang ramai menunggu apa kaedah, cara atau pendekatan untuk kita keluar bersama daripada pandemik ini. Demi kelangsungan hidup sebagai bekas pesakit COVID-19, Ramli membuat keputusan untuk berhijrah memulakan perniagaan di tempat kelahiran isterinya di Kuching. Keputusan untuk pindah ke Kuching tu memang lama lah kami berbincang, kami doa di TV ini bincang lah. Musim COVID tu maknanya memanglah di sini pun kita pindah Kuching, musimnya Kuching pun masih red zone masa kami pindah ya. Sama ada boleh bertapak ataupun si kita mula di Kuching. Kalau ada keperluan bolehlah berjalan lah. Beli keperluan di pasar kah, atau untuk nak jalan-jalan macam ya, janganlah. Sebab penyakit tu, COVID tu macam-macam dah kena tu, yang ada yang lagi berbahaya nak. Seharusnya kita stay at home. Sejak 29 September 2020, Ramli sekeluarga berpindah ke Kuching, memulakan hidup baru dengan berniaga makanan dengan menyewa tapak niaga di sebuah kedai makan di Matang. Sesungguhnya, rezeki itu sentiasa ada bagi yang mengusahakannya. Kita jaga diri kita, teguh kita, menang bersama. Nasaruddin Stanley Kujat, RTM. Baik, berita perdana di TV1 berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada secara langsung perlawanan bola sepak Liga Super, Terengganu FC menentang JDT. Anda boleh terus mengikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui My Preview 123 dan aplikasi RTM Click. Dewan kecewa terlepas pingat buat Malaysia. Juara bertahan terbuka bagi syarikat tersingkir awal. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan bagi sukan badminton terlebih dahulu. Juara badminton Sukan Paralimpik Tokyo Chia Liek Hao membuktikan ejekan diterimanya satu masa dahulu bukanlah penghalang bagi untuk melakar sejarah baru dalam dunia sukan tanah air hari ini. Liek Hao mencipta sejarah muncul pemain pertama memenangi emas dalam kategori pasangan lelaki SU5 selepas sukan badminton dipertandingkan buat pertama kali di Tamasya Olimpik Tokyo kali ini.
Pemain nombor 2 dunia itu menewaskan musuh ketatnya diva Andre Musti dari Indonesia 21-17, 21-15 pada hari keempat acara badminton yang berlangsung di Yoyogi National Stadium. Liek Hao yang berusia 33 tahun mengakui dia tidak terkesan dengan ejekan serta gurauan terhadap kecacatan dirinya. Sebaliknya, ia menjadi pembakar semangatnya untuk membuktikan kekurangan fizikal mampu membawa kejayaan dalam hidupnya. Selepas menempa banyak kejayaan termasuk bergelar juara dunia sebanyak 6 kali, Liek Hao hampir berputus asa menjadi pemain badminton apabila menjadi sukan berkenan tidak dipertandingkan di Sukan Paralimpik. Namun segalanya berubah apabila Liek Hao, di mana sukan popular di Malaysia itu buat kali pertama disenaraikan pada Paralimpik Tokyo. Sebagai itu, beliau mengambil keputusan memberi tumpuan sepenuhnya untuk beraksi di Sukan Paralimpik, termasuk menjadikan legenda badminton tanah air Datuk Rashid Siddiq sebagai jurulatihnya sejak 2019. Liek Hao yang mengalami Erb's palsy sehingga menyebabkan tangan kanannya lemah dan kurang stabil sejak dilahirkan, berkata dia mendedikasikan emas ini untuk rakyat Malaysia, khususnya buat jurulatih Datuk Rashid Siddiq, keluarga, bekas jurulatihnya dan rakan-rakannya. Kejayaan Liek Hao itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang merakamkan ucapan syabas di atas pencapaiannya menyumbang emas kedua kepada keluarga Malaysia pada Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo hari ini. Menerusi catatan di Facebook rasminya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata prestasi yang dipamerkan juara dunia 6 kali itu adalah amat menakjubkan. Perdana Menteri turut berkata semangat dan kecekalan dipamerkan atlet Paralimpik negara itu telah menjadi inspirasi buat seluruh keluarga Malaysia. Liek Hao, pemain nombor 2 dunia, menjadi pemenang pingat emas pertama dalam sukan badminton di Sukan Paralimpik selepas menewaskan pemain Indonesia Andre Musti Diva 21-17, 21-15 pada perlawanan akhir perseorangan lelaki SU5. Dengan kemenangan itu, Malaysia kini memenangi 2 pingat emas selepas emas pertama dimenangi atlet powerlifting Bonnie Banyo Gastin. Terus sama mensampaikan ucapan tahniah ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan juga legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Permukaan trek licin disebabkan hujan renyah di Stadium Olimpik menyekat impian atlet olahraga para negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi untuk mempertahankan emas yang dimenanginya di Rio 2016. Beraksi dalam acara 100 meter lelaki T36, Muhammad Rizwan hanya mampu menamatkan larian di tempat keempat dengan catatan 12.15 saat. Muhammad Rizwan yang turut dikenali sebagai Dek Wan berkata dia memulakan larian dengan baik pada 50 meter pertama, namun keadaan trek licin menyebabkan dia hampir terjatuh pada 10 meter terakhir perlumbaan. Situasi tersebut telah meranakkan harapannya untuk sekurang-kurangnya memenangi pingat gangsa buat Malaysia. Atlet berusia 33 tahun dari Perlis itu selama ini mencipta sensasi apabila mencipta rekod baru dunia 11.87 saat pada edisi di Rio 2016. Biarpun mengakhiri kempen kedua Paralimpik tanpa sebarang pingat, Dek Wan mengakui semangatnya masih membara untuk menyertai menggalas nama negara pada edisi di Paris 2024. Pada aksi final tersebut, pingat emas dimenangi pelari Cina Deng Piecheng dengan rekod baharu Paralimpik 11.85 saat. Pemegang rekod dunia 11.72 saat James Turner dari Australia pula terpaksa berpuas hati dengan perak menerusi masa 12.00 saat, manakala gangsa menjadi milik Alexis Sebastian Chavez dari Argentina dengan catatan 12.02 saat. Kementerian Belia dan Sukan KBS sekali lagi menegaskan jaguh lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli bakal menerima ganjaran di atas usaha yang ditunjukkannya di Paralimpik Tokyo 2020. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata ketika ini pihak KBS sedang meneliti bentuk ganjaran yang sewajarnya buat Muhammad Ziad. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, meskipun Ziad tidak dapat membawa pulang pingat emas gara-gara kesilapan teknikal, atlet berusia 31 tahun dari Selangor itu tetap akan menerima penghargaan daripada kerajaan.
Sebelum ini, ganjaran di bawah insentif skim hadiah kemenangan sukan hanya diberikan kepada atlet-atlet yang berjaya meraih pingat pada tamasya sukan mengikut tahap yang ditentukan. Bagaimanapun, jelas Datuk Seri Ahmad Faizal, insiden yang berlaku terhadap Ziyad adalah sesuatu yang di luar jangkaan apabila pingat emas acara lontar peluru F20 yang dimenanginya tidak diiktiraf selain rekod dunia yang dicatatnya iaitu 17.94 meter turut dibatalkan. Atas sebab pengorbanan yang telah beliau lalui untuk mencapai prestasi sedemikian, saya secara peribadi berpandangan amat wajar kita memikirkan ganjaran kepada beliau. Tetapi bentuk ganjarannya pula macam mana, saya akan bincang dengan pegawai tertinggi kementerian dan juga pihak MSN, dan tentunya oleh kerana perkara ini tidak ada di dalam polisi kerajaan, perlulah ianya jika kita nak belanja duit kerajaan iaitu duit rakyat, perlu dibawa semula sebagai contoh dalam perkara ini mungkin ke kabinet untuk diputuskan. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian ketika membuat lawatan kerja ke pejabat Majlis Belia Daerah Yan di Yan Kedah. Mengulas mengenai jawatan kuasa khas yang dibentuk bagi mengkaji insiden berkenaan, katanya ia bukan bersifat untuk menghukum mana-mana pihak. Sebaliknya, ia bertujuan untuk melakukan penambahbaikan bagi memastikan insiden sama tidak berulang di masa hadapan. Kita balik pula ke sukan rugby. Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya memenangi kerusi naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM bagi penggal 2021 hingga 2025 selepas mendapat undian tertinggi pada pemilihan mesyuarat agung tahunan Badan Induk Sukan Negara berkenaan hari ini. Dalam pemilihan yang berlangsung secara maya itu, Datuk Syahrul Zaman dilantik sebagai salah seorang daripada 5 naib Presiden MOM setelah menerima 81 undian daripada ahli gabungan. Saya terharu dengan sokongan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakan-rakan perwakilan daripada persatuan-persatuan sukan di negara ini untuk menyaksikan Malaysia menjadi sebuah negara besar sukan dalam masa 10 tahun dengan cara menyediakan satu ekosistem yang komprehensif dan juga kondusif. Selain Datuk Syahrul Zaman, 5 lagi calon yang memenangi kerusi naib Presiden ialah Datuk Mumtaz Jaafar, Datuk Chong Kin Fat, Datuk Nur Azmi Ahmad dan Datuk Wira Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin. Manakala jawatan Setiausaha Agung MOM sekali lagi diterajui penyandangnya, Datuk Muhammad Nazifuddin yang mendapat 74 undian jauh meninggalkan pesaingnya Datuk Sri Abdul Aziz Muhammad Zabidi yang meraih 27 undi. Perkembangan bola sepak, kekalahan 1-2 Perak FC kepada Melaka United FC nyata amat mengecewakan penyokong pasukan tersebut yang terpaksa menerima hakikat perit tersingkir kesaingan Liga Premier buat pertama kali selepas 100 tahun. Penolong jurulatihnya Muhammad Syahrir Nizam Khalid berkata, kekurangan pengalaman dalam barisan pemain muda selepas kehilangan ramai pemain senior menjadi sebab utama The Bosgaurus memberi saingan yang kompetitif. Bagaimanapun, Muhammad Syahrir yang dilantik sebagai pengendali sementara menggantikan Chong Yifan tetap menaruh kepercayaan dengan kualiti yang dimiliki pemain mudanya untuk bangkit pada musim akan datang. Perak yang pernah menjuarai saingan utama Liga Malaysia pada 2002 dan 2003 sah diturunkan pangkat ke Liga Premier selepas menduduki tangga ke-11 dengan mengumpul 13 mata hasil 21 perlawanan. Dengan baki satu lagi perlawanan musim ini, skuad Kejayup itu tetap gagal memintas pasukan di tangga ke-10 PJ City FC yang mengumpul 18 mata. Terdahulu dalam aksi di Stadium Hanjabat itu, The Bosgaurus mendahului 1-0 menerusi penalti Sergio Aguero pada minit ke-30.
Bagaimanapun Melaka United bangkit di babak kedua untuk meledak 2 gol menerusi Manuel Ott pada minit ke-66 dan Sonny Norde pada minit ke-79 sekaligus mengutip 3 mata berharga. Kemenangan itu menyaksikan Melaka United naik ke tangga ke-7 dengan 21 mata dan akan bertandang ke Kedah Darul Aman FC pada bangkitan akhir perlawanan Ahad depan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian dapat diperhatikan juga ketika ini terdapat penumpuan angin di hampir ke semua bahagian di Sabah yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kedah, Pahang dan juga Johor yang mana kami jangkakan keadaan ini akan beransur pulih menjelang lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada malam ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Namun demikian, hujan lebat yang sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah ketika ini dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di 3 negeri melibatkan daerah Beaufort dan Sipitang di Sabah, Miri dan Bintulu di Sarawak serta Pontian Johor. Di Sabah, 78 penduduk dari Kampung Brunei, Sungai Damit dan Kampung Skim, Kampung Brunei masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Dun Banir Beaufort. Manakala 15 penduduk Kampung Kawang Baru dan Kampung Kawang Skim yang ditempatkan di PPS Dewan Mini Mesapol Sipitang juga masih belum dibenarkan pulang. Bagaimanapun, tinjauan yang dilakukan pihak polis dan anggota keselamatan mendapati bacaan paras Sungai Padas sudah menurun.
Di Miri, Sarawak, bilangan penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Masjid Darussalam Long Lama seramai 59 orang melibatkan 11 buah keluarga. PPS dibuka ekoran beberapa kawasan dinaiki air. Sementara di Tubau, Bintulu, paras air dilaporkan meningkat menyebabkan beberapa kawasan rumah panjang dinaiki air sehingga 2 meter. Manakala di kawasan Pasar Tubau, paras air juga masih tinggi dengan anggaran lebih 1 meter. Di Johor, semua PPS ditutup sepenuhnya pukul 2 petang tadi. PPS terakhir beroperasi di SK Melayu Raya Pontian ditutup selepas semua penduduk terjejas pulang ke kediaman masing-masing. Susulan kejadian sebuah kereta hanyut akibat arus deras di Jalan Keong Som Lama Inanam petang semalam. Mayat penumpang kenderaan berkenaan ditemukan pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah 3 km dari lokasi kejadian kira-kira pukul 11.28 pagi tadi. Menurut penguasa Bomba Kanan 2 bahagian operasi JBPM Sabah Kenneth Wilfred, mayat dikenal pasti sebagai Juning Maturun berusia 37 tahun. Pencarian diteruskan bagi pemandu kereta berkenaan dikenal pasti sebagai Simon Sangatupe 68 tahun. Kenneth memaklumkan pemberita di pos kawalan bomba Kampung Dambai Inanam. Terdahulu kereta tersebut ditemukan pasukan JBPM Sabah bersama orang awam 7.20 pagi kira-kira 200 meter dari lokasi ia dilapor hanyut. Semalam tular video kejadian kereta berkenaan cuba menyeberangi sebuah jambatan yang dilimpahi air sebelum dihanyutkan arus deras ke dalam sungai berhampiran kira-kira pukul 6.45 petang. Kadar liputan jalur lebar mudah alih ketika ini berada pada tahap 93% akan dipertingkat sehingga 98%. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia akan dicapai apabila fasa 1 program jalinan digital negara jendela yang menelan belanja kira-kira 700 juta ringgit siap tahun depan. Di bawah fasa 1 dan 2 jendela, lebih 4,400 titik kehadiran POP seperti menara komunikasi dan capaian gentian fiber optik akan disiapkan menjelang tahun 2025. Dengan langkah berkenaan, rangkaian 4G dapat diterima hampir semua rakyat dengan lebih stabil dan menyeluruh. Dan apabila provision 4G telah kita perbaiki, kita mengharapkan pengguna-pengguna menjelang akhir tahun ini mula keluar daripada penggunaan 3G. Jadi program jendela itu satu pada program pelengkap yang kita harap dapat kita laksanakan dengan segera kerana peruntukan lebih daripada 4 bilion telah pun tersedia. Cuma saya sedang memberikan perhatian kepada kaedah-kaedah pelaksanaan dan perolehan yang lebih efisien. Beliau ditemui pada Majlis Penyampaian Bantuan Khidmat Masyarakat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Padang Kala, Kota Baru. Seramai 31 penduduk kampung terdiri daripada golongan miskin, ibu tunggal dan masyarakat Siam menerima sumbangan bakul makanan. Tempoh penangguhan selama seminggu diberi kepada peniaga dan pengusaha farmasi untuk menghabiskan stok sedia ada kit ujian kendiri COVID-19 bermula esok. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, tempoh seminggu itu diharap dapat meminimumkan kerugian mereka. Kita beri satu masa grace period untuk kita faham mereka beli dengan harga yang lama. Jadi masa seminggu itu kita berikan untuk mereka clearkan supaya mereka tidak menanggung rugi yang terlalu berat lah, terlalu besar dengan tu. Jadi dengan ada seminggu itu kita harap dia akan dapat mengurangkan ataupun kerugian yang mereka tanggung. Menurutnya, selepas tempoh berkenaan tamat, tindakan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana peniaga yang dikesan menjual kit berkenaan melebihi harga kawalan. Harga runcit maksimum bagi setiap set kit ujian kendiri COVID-19 ditetapkan pada harga RM19.90, manakala harga borong RM16.
Alat seperti sabit, parang dan penyodok sering digunakan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan rumah dan kebun. Namun siapa sangka seorang pemuda menggunakan alat tersebut untuk menghasilkan potret ikon bola sepak dunia Cristiano Ronaldo. Video yang dibuat naik Jeffrey Dean Suliman ini berjaya menarik perhatian ramai pengguna media sosial. Ini pula penggunaan karya seni sebagai tarikan sektor pelancongan di Jepun. Istimewanya ia melibatkan pembinaan seni di atas tanah, pelbagai jenis padi ditanam supaya menghasilkan pelbagai warna sehingga mewujudkan gambaran suasana ikonik negara matahari terbit. Karya seni padi ini terletak di bandar Gyoda dan kelihatan begitu mengagumkan jika dilihat dari ruang udara. Hampir mustahil bagi orang kurang upaya penglihatan untuk berlari. Namun, usaha seorang guru mencipta alat khas bagi merealisasikan impian muridnya bermasalah penglihatan bernama Alisha. Perkongsian video Cikgu Azam membantu Alisha berlari mendapat lebih 1.5 juta tontonan di aplikasi TikTok. Menurut Cikgu Azam, alat bantuan dihasilkannya menggunakan paip PVC kerana ringan dan mudah untuk digunakan. Baik, berita perdana 4 September berakhir di sini. Menepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Ya, terus kibarkan jalur gemilang, #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum.